Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan pengajian kitab Al-Um Imam Syafi'i rahimahullah pada bab salat berjamaah. Bab salat berjamaah, muka surat 217. Ini untuk kitab terjemahan, muka surat 217, salat berjamaah. Qaul yang ke-532, qaul yang ke-532, Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azan dalam firman-Nya. Ini surah Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila shalah wattakhadhuha huzwa wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu menyeru mereka tentang untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya sasaran ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah mereka benar-benar kaum yang tidak menggunakan akal. La ya'qilun mana tidak berakal, mana tidak cerdik. Bukan kata bodoh. La ya'qilun bukan mana bodoh, cuma dia tidak fikir. Sebab manusia ni bukan semua perkara dia waras berfikir. Ada sesuatu perkara tu kita nampak pelik lah, walaupun daripada orang yang cerdik. Ni orang-orang munafik ni bukan orang bodoh. Orang cerdik, tapi dalam bab agama dia bodoh. Bahkan kalimah jahiliah yang diguna pakai untuk masyarakat jahiliah itu jahil dari sudut agama. Mereka pintar dari segi perniagaan, dari segi perekonomian hebat. Kalau tidak, mana mungkin mereka boleh jadi pemimpin. Jadi bodoh ataupun jahil yang dimaksudkan itu adalah dari sudut ilmu agama. Sebab itulah kalau kalimah bodoh tu sebenarnya tidak sesuai untuk kita kata jahil. Jahil ni lain. Jahil ni boleh berlaku pada orang cerdik. Bodoh ni kalimah lain diguna. As-sufaha dalam Quran sebut as-sufaha tu bodoh. Safih orang yang bodoh. Sufaha jamak dia. Tapi jahil bukan bermakna dia bodoh. Cuma saya sebut tu supaya kita faham bahawa la yaqilun ini bukan bermakna mereka bodoh. Cuma mereka ni tidak menggunakan akal. Akal tu ada cerdik. Sebab tu kalau dia guna, nampak cerdik dia tu dalam bab berniaga, dalam bab mencari pengaruh. Itu ada kepintaran. Jadi bobot munafik ni begitulah. Baik. Jadi ini merupakan dalil pertama lah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i untuk menyatakan tentang salat berjemaah. Kerana azan ni sebenarnya bukan sekadar nak menyatakan masuk waktu. Azan itu juga sebenarnya salah satu bentuk panggilan untuk sama-sama datang salat berjamaah. Itu fungsi azan. Dalam ayat yang kedua suratul Jumu'ah ayat 9, Allah berfirman, ini ayat yang biasa kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maknanya ni salat Jumaat ni, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu mengingati Allah, wadharul bai', dan kamu tinggallah urusan muamalah berjual beli itu, tinggalkan. Jadi maknanya larangan ini adalah pada waktu Jumaat sahaja. Mana boleh berniaga sebelum itu dan boleh berniaga selepas salat Jumaat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, Allah tidak menekan, Allah tidak mengekang urusan perekonomian walaupun pada hari cuti, iaitu hari Jumaat. Ini kebebasan dalam agama. Cuma peruntukkan masa
untuk salat Jumaat sahaja. Sebab itu sekarang ni ada kebaikan lah juga. Kita kata PKP ni nak COVID ni. Tapi kita kata ujian tu lebih besar lah. Sekarang ni kalau syarikat-syarikat besar, sebelum ni tidak dibenarkan. Tapi sekarang ni dibenarkan salat Jumaat itu dalam bangunan. Mereka tak perlu dah keluar untuk pergi ke masjid, musalla dan sebagainya. Sekadar surau di bangunan itu pun sudah cukup. Sebab surau pun besar, muat 150. Pengalaman saya lah. Jadi bila buat begitu, mana orang-orang Islam yang ada dalam komuniti, dalam satu bangunan itu, mereka rasa lebih selesa. Jadi peruntukan 1 jam 15 minit itu dianggap mencukupi. Sebelum ni jadi rasa macam tak cukup. Sebab apa? Melibatkan kena keluar. Sekarang ni tidak, masih dalam bangunan itu. Tujuan saya sebut begitu supaya faham bahawa urusan agama ni mudah. Urusan agama ni mudah. Allah Subhanahu, kata Imam Syafi'i lah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dalil yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, ayat 58 suratul Maidah, ayat 9 suratul Jumaah, ini merupakan satu dalil asas dalam membicarakan tentang salat berjemaah. Maknanya kedua-dua ayat ini menyebutkan nida. Idza nudiya fa idza nadaitum, apabila kami menyeru kamu. Menyeru kamu tu mana melaungkan azan lah. Dan ayat 9 surah Jumaah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya, apabila kamu diseru, makna dilaungkan azan untuk menandakan masuk waktu. Bukan sekadar itu, untuk berjamaah. Itu maksud dia. Sebab itulah ayat ini diletak di bawah salat berjamaah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat Jumaat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan, membuat syariat azan bagi salat-salat yang diwajibkan. Mana kalau salat itu tidak wajib, salat sunat, tak perlu azan. Kemungkinan diwajibkannya mengerjakan salat berjemaah pada selain salat Jumaat adalah sebagaimana diperintahkan mengerjakan salat Jumaat dan meninggalkan jual beli. Jadi sebab dalam ayat ni dia berkait dengan salat Jumaat, tapi kukuk mana pun, seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i, kemungkinan diwajibkannya mengerjakan salat berjamaah pada selain salat Jumaat adalah sebagaimana diperintahkan mengerjakan salat Jumaat dan meninggalkan jual beli. Jadi sebenarnya apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini, dia bermaksud dua ayat ini walaupun khusus pada salat Jumaat, kita boleh pakai untuk salat wajib yang lain. Kalau kita nak ambil dalil lain, cukup banyaklah. Berkenaan dengan selepas ni Imam Syafi'i ada sebut dalam selepas ini bahawa salat 5 waktu yang kita buat pun dia ada dalil khusus pula tentang kemestian berjemaah tu. Sebab setengah-setengah mazhab itu dia menganggap wajib, mana berdosa lah. Kita ni tidak. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i pembahagian ada wujud aini dan wujud kifai, yang kita panggil fardu kifayah dengan fardu ain itu. Daripada situlah maka kesan dia lah. Maka orang kita ni tidak menganggap utama Jumaat tu. Salah satu kesan daripada pendapat juga. Sebab itulah Imam Syafi'i dalam konteks ni, walaupun dia sebut pembahagian wujud kifai dan wujud aini, fardu kifayah dengan fardu ain, tapi dia tekankan dalam konteks Nabi, tekankan kepada sahabat, sehingga nak bakar rumah tu tak pergi Jumaat, khususnya salat subuh itu. Jadi kalau salat subuh nak bakar, salat lain lagi lah kena bakar. Baik, tak apa, kita tengok, kita pergi seterusnya. Rasulullah SAW telah mengerjakan salat berjamaah. Itu sabit, tak boleh dinafikan itu. Baik ketika musafir ataupun ketika bermukim, ketika suasana aman ataupun dalam keadaan yang kritikal, tidak aman. Dalam peperangan pun salat jemaah. Selepas ni ada dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil dalam peperangan. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yakni para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu. Mana sebahagian? Mana sebahagian lain itu berkawal lah. Ni dalam situasi peperangan. Mana dalam peperangan pun kena salat berjemaah, tapi berkumpulan.
Jangan semuanya solat berjemaah. Itu bahayalah dalam zon perang itu. Ini merupakan Imam Syafi'i kemukakan ayat 102 dalam surah An-Nisa ni untuk menyatakan bahawa berjemaah tu dalam peperangan pun masih diteruskan lagi. Maknanya besar tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam internet tu kan, mana dibuat satu, mana demo lah, bagaimana cara tentera salat itu, dia ada beberapa bentuk salat. Tidak seperti begini. Misalnya kalau jumlah tu tidak ramai, kita nak salat serentak, dia boleh juga. Ketika yang ni sujud, yang ni bangun, dah pegang senjata lah, dan dia kena perhati sekeliling tu. Boleh. Ini kelonggaran daripada agama. Itu sebagai isyarat bahawa salat ni mati sahaja tidak wajib. Selagi hidup akan berfungsi, salat wajib. Tidak gugur kefarduan itu. Baik. Seterusnya, qaulnya ke-533, Imam Syafi'i berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang mengerjakan salat agar mengerjakannya dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan tenang. Dan beliau memberikan keringanan untuk tidak berjemaah jika ada halangan, seperti yang akan saya sebutkan nanti insya-Allah. Asasnya salat dalam keadaan tenang. Bukan bermakna dalam keadaan tidak tenang tak perlu salat. Cuma kalau dalam keadaan tidak tenang, keadaan darurat, berubah bentuk zahir salat itu. Siapa begitu sekali? Yalah, kita kata seperti kita sakit lah, sehingga kalau dengan mata saja pun kena salat. Bahkan mata pun tak boleh bergerak, hati berfungsi, sedar, tetap kena salat lagi. Siapa begitu sekali? Kesimpulan yang dapat saya kemukakan berdasarkan kitabullah dan sunnah adalah, ini kenyataan Imam Syafi'i. Tidak halal meninggalkan salat berjamaah pada setiap pelaksanaan salat fardu. Itu kata Imam Syafi'i. Sehingga tiada satu kelompok pun dari orang-orang mukmin maupun yang orang mukmin yang tidak bermusafir dan yang bermusafir, melainkan mereka menegakkan salat berjemaah di antara mereka. Tapi di sini kata-kata Imam Syafi'i ini zahirnya nampak seperti pandangan dalam mazhab lain, tapi tidak. Huraian daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, kenyataan Imam Syafi'i ini merujuk kepada wajib kifai, ataupun dalam kita istilah tempat kita dia lebih popular fardu kifayah. Tapi dalam kitab diguna fardu kifayah berguna, tapi banyak guna wujub kifai lah. Wajib makna wajib kelompok, bukan wajib individu. Mana kalau dalam satu qaryah tu, satu kampung lah kita kata, tak ada dilaksanakan salat jemaah, itu berdosa semua. Tapi kalau ada satu kelompok buat, dia melepaskan dosa orang lain. Dosa berjemaah, bukan dosa salat. Salat kena tetap salat. Mana sebab dia kira berjemaah tu wajib. Imam Syafi'i pun terima, cuma pelaksanaan wajib tu macam mana? Setengah mazhab kata wajib tu maknanya jemaah tu wajib aini, wajib secara peribadi. Dan mazhab Syafi'i tak, wajib kelompok. Yang kumpulan lah, kumpulan orang Islam buat lepas orang lain. Kesal dia ramai yang tak pergi lah. Sebab dia kata tak dosa pun dia tu. Telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kena ingat kena saya bagi tahu awal dalam perbincangan kita ni, kita faham di sudut fiqh seperti mana Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i sendiri dari segi tumpuan dia juga tengok bagaimana Nabi tekankan solat jamaah pada sahabat. Kita kena ambil itu. Jangan kita hanya hidup fiqh saja. Kalau hidup fiqh ni berat kita. Fiqh kata tak apa. Jangan silap tu. Sebab Islam ni bukan fiqh saja. Syariat, apa ni kita kata akidah, syariat dan akhlak. Jadi kalau kita nak ambil akhlak dalam bab ni, kena jemaah lah. Walaupun kalau kita salat pun kita tak dah sedar, tapi kukuk mana pun Imam Syafi'i, saya bacalah ni, bila kita baca kitab dia, kita nampak kecenderungan dia sebenarnya, walaupun dia kata wajib tu wajib fardu kifayah, tetapi sebenarnya bila dia tidak pergi salat jemaah, Tuhan akan tanya juga di hari akhirat. Tuhan akan tanya. Kena ingat tu. Cuma nak letak hukum saja. Sebab tu hidup ni ulama kata kalau kita pegang fiqh semata-mata, duit saya ikut saya nak beli apa pun. Dari segi fiqh saja, tak fikir dari segi akhlak. Orang lain susah. Tak apa, duit saya tak bagi dia pun tak apa. Memang fiqh kata gitu. Tetapi kenyataan daripada mana yang mengatakan tidak sedekah ke disa'ali Allah tu fiqh kah? Dia akhlak.
segi nilai agama. Dulu biarlah saya nak sebut dah, ni kesilapan bahaya ni. Dulu timbul satu kes ke ada, bila ada orang beli kereta Lamborghini kan di Kelantan tu kan, ada orang beli lah, tak tahu nama apa tu, ada orang beli. Jadi salah seorang ialah orang yang berpendidikan agama nak mempertahankan orang tu, dia kata ikut dia, duit dia nak beli kering, kau nak beli Lamborghini, duit dia. Salah tu kecek gitu. Tu semata-mata pekoh, tak boleh gitu. Patut dia sebut harta kamu akan disoal tu apa? Hadis yang menyebutkan harta kamu akan disoal tu bukan kerana dia tak keluar zakat, dia tak sedekah. Tu. Termasuk juga maknanya zakat tu. Tapi sedekah ni sebut khusus. Orang tidak bersedekah ni macam mana? Banyaklah kita. Jadi maknanya hidup ni kita orang Islam jangan tengok fiqh saja. Kadang-kadang orang guna fiqh nak melepaskan diri saja. Fiqh tu hukum zahir. Tapi Islam ni dia ada ruh dia. Dia ada semangat dia. Semangat tu lah yang menguatkan kita. Kalau pegang fiqh semata-mata tak selamat juga. Sebab itulah kalau kita tengok Imam Syafi'i, walaupun dia ni ulama fiqh dan ni kitab fiqh, tapi dia bukan bahas fiqh saja. Cuba tengok selepas ni. Dia buat mari hadis Nabi nak bakar rumah tu. Patutlah ke mana? Boleh kalau kita nak bakar tu rumah tu? Lagu mana? Tu tak boleh. Tak ada orang bakar rumah gitu. Tapi Nabi nak buat tu apa? Dan Nabi pun tak buat. Sebab tu ramai ulama kata kalau siapa nak bakar rumah lah, makna wajib dah tu. Bukan sunat lagi berjemaah tu. Itulah. Kalau kita tidak faham wajib pun maknanya perkara yang sangat ditekankan. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia tak kata wajib secara individu, tapi dia kata syiar agama. Bila sebut syiar agama ni apa maksud? Maknanya petanda agama yang menunjukkan orang Islam yang ikut Nabi sebenar, gitu cara hidup dia. Baik, cuba tengok, setelah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba, thumma amura bis-salah fayu'adhdhana laha, thumma amura rajulan fayumma an-nas, thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa 'alayhim buyutahum, fawalladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'azman saminan aw mirmatain hasanatain la shahida al-'isha." Demi zat Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Tu kalau kita nak terjemah gitulah. Sebab yadun tu. Sebab yadun ni kalau kita terjemah demi Tuhan, demi zat, yakni demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya. Boleh ada seorang kata, tangan Tuhan ni tak boleh lah. Jadi serupa dengan makhluk pula. Ada yang kata gitu. Kalau nak terjemah, tak saya terjemah gitu, boleh kita terjemah dalam genggamannya, dalam kuasanya. Tapi kalau kita terjemah tangan, kalau ulama dulu terjemah tangan, salaf dulu. Tangan Tuhan macam mana? Itu serah pada Allah. Seperti mana kita kata Tuhan ada, kita pun ada juga. Tapi apakah sama ada kita dengan ada Tuhan? Tak sama. Tu boleh terima pula. Tuhan ada tangan, tapi tak sama tangan kita. Tak boleh terima. Tuhan melihat, kita pun melihat juga. Apakah sama? Tidak. Tu boleh terima. Jadi pelik lah. Pelik tu. Jadi tak seimbang. Apa salah kalau kita guna yang sama? Tuhan kata dia ada mata, dia boleh melihat. Kita pun boleh melihat, tapi kita tak kata Tuhan ada mata. Cuma dia kata dia boleh melihat. Sekadar tu, dia tak boleh lebih. Sekadar yang ada dalam nas saja. Kita pun kata Tuhan ada, kita pun ada, tapi tak sama. Kita ada kuasa. Ni siapa yang berkuasa di Malaysia ni? Allah. Boleh jawab tu? Bukan Datuk Seri tu tak? Tak boleh. Sebab kalau kita kata dia berkuasa, tu syirik. Sakit tayar kecil lagu tu. Bahasa tu panggil bahasa. Bila kita ahli sunnah ni, kita faham tu, kita sebut gitu tu. Cukup dah tu. Allah kata dia ada tangan, ada. Kita pun ada tangan, tapi tak serupa. Tak serupa tu lah menempati laisa kamitslihi syai'. Itu ya. Orang kata tak boleh, takut ada tergambar nampak seperti tangan makhluk. Itu orang tu berpenyakit. Sebab tu dia nampak begitu. Kalau dia segar, dia sehat, akal sehat, dia tak akan nampak begitu. Jadi kalau awak nampak begitu, awak tak usah guna kaedah tu. Awak guna lain. Jangan tuduh orang lain. Itu masalahnya. Mudahnya agama ni sebenarnya. Sebab tu agama ni dia tidak sibuk hebat tu. Terima sahaja. Beriman sahaja. Seperti apa yang diperintahkan. Demi
zat, yakni demi Allah yang jiwaku berada dalam tangannya. Sesungguhnya aku bermaksud untuk menyuruh. Mana bermaksud ni kalau saya terjemah dalam bahasa Melayu kita, hamam tu ni kalau terjemah Kelantan, aku rasa nak. Tu hamam tu. Aku rasa nak tu. Nak ke dia? An amura, bahawa aku menyuruh bihatabin, supaya dikumpulkan kayu api. Fayuhtab, lalu dikumpulkan kayu api. Kemudian aku suruh supaya, aku perintah ke supaya salat. Kemudian dilaungkan azan untuk salat. Kemudian aku akan perintahkan seseorang untuk menjadi imam pada orang ramai. Kemudian aku pergi kepada orang lelaki yang tidak mahu salat berjemaah tu, mana aku akan bakar rumah mereka. Rasa nak buat gitu, tapi tak buat. Ayatnya ni Nabi nak sebut penekanan salat berjamaah. Demi Tuhan yang nyawaku berada dalam tangannya. Kalaulah seseorang mereka itu tahu, ni yang tak pergi salat jemaah ni, mereka tahu bahawa dengan salat jemaah itu mereka akan dapat daging gemuk pada tulang, atau daging yang menempel di antara tapak kaki kambing, nescaya ia akan menghadiri salat isyak. Kita kata apa dia sebut daging-daging, duduk di tulang orang Arab ni, daging itu lagi poho lah, maksudnya tempat banyak daging, duduk melekat di tulang paling banyak lagi poho lah. Dan itu kira orang Arab. Kalau Nabi sendiri dah gitulah kegemaran Nabi. Ni hak bagi hadapan, kaki bagi hadapan tu. Tu sebab tu sedap. Dan sahabat Nabi bukan Nabi dia cuba cari hak itulah daging hak tu menempel. Okey. Pohon ni kan banyak dagingnya duk melekat tu. Ada juga daging lain, tapi hak lain itu nipih-nipih dak tak belakang sedap juga, tapi nipih tu. Hak tebal tu. Duduk di pohon. Lepas tu hak di kaki tu. Kaki ni kan sedap juga tu. Orang Arab dia faham lah bila sebut gitu. Ni daging yang mana kalau buat masakan tertentu, ni paling sedap. Maknanya Nabi nak ayatnya, orang hadis salat isya berjemaah ni mana hak lain pun begitulah juga. Dia akan dapat kelebihan tu. Makna dapat pemuliaan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun soalannya Imam Syafi'i kata, walaupun aku kata ni bukan wajib individu, tetapi kena tengok dari sudut pelaksanaan. Salat itu dalam neraca sunnah, kena tengok dari sudut tu. Jangan kita kira pekoh saja hidup, tak boleh. Misalnya kalau segi pekoh kita tidak, biarlah saya nak sebut supaya kita faham. Kalau segi pekoh, pekoh mengharuskan kita akikah dengan daging korban pada 10 Zulhijjah, tidak gitu kan? Dari segi pekoh maknanya boleh. Lepas tu kita nak buat tu, saya kalau tanya saya kata jangan buat. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah buat begitu. Sebab akikah ni dia boleh bila-bila masa. Hak tu khusus untuk korban. Kita nak kata dengan buat akikah boleh sekali daging korban, kena buat mari dalil. Tak boleh. Walaupun pekoh kata boleh. Jadi pekoh kata boleh tu sebenarnya bila berlaku masalah ada orang buat. Jadi pekoh kata harus, bukan harus. Kena ingat bila sebut dalam pekoh harus, dia bukan bermakna baik, bukan makna terbaik. Orang pekoh pun kata kita kadang-kadang dia tak buat pun. Supaya Imam Syafi'i kata semaya ni kain di tengah lutut boleh. Imam Syafi'i semaya gitu ke? Dok, buku lali tu kain dia. Tapi dia kata boleh, nak ya boleh. Tapi dia tidak suruh buat, nak ya boleh. Orang panggil sah lagi. Bila kata sah lagi tu minimum tu. Dalam keadaan kain cukup pun nak buat gitu lagi. Itu kena faham gitu. Kalau tidak, rosak kita. Hilang jadi sunnah tu. Hilang hak Nabi buat. Dia boleh jadi gitu lah. Sebab itulah dalam kitab Syama'il Nabi tu dia sebut bab pakai serban, dia sebut belaka. Kadang-kadang Nabi pakai serban, kadang-kadang Nabi pakai piah saja, kadang-kadang piah tak pakai serban saja. Serban saja. Lepas tu lagu mana atas kepala, dia ambil bucu tidak tak atas kepala baru dia lilit. Ada kadang-kadang pakai topi ada Nabi. Ada kadang-kadang pakai sokok ada. Sokok lah orang panggil tarbus Parsi tu macam sokok, lebih berat pada sokok kita lagi tu. Ada ekor lah. Tubik jala pun. Tu. Naknya benda tu tidaklah benda yang mesti kena gini dengan tetap. Sehingga siapa tidak buat gini maka kuranglah imannya, tidak makna gitu. Kena faham lah. Qaulnya ke-534, Imam Syafi'i berkata, samalah dia kata dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah bahawa beliau berkeinginan untuk membakar rumah-rumah suatu kaum yang meninggalkan salat isyak kerana munafik. Wallahu a'lam. Sama saja.
Sebab orang munafik ni dia berat untuk solat, tapi dia pergi. Kadang-kadang dia tinggal misalnya isyak tu, dia balik dia tak pergi dah. Subuh. Sebab orang munafik ni dia nak bermuka-muka. Dari setengah ulama kata nak bakar tu kerana sifat munafik dia tu. Sebab tu saya kata hak Nabi kata nak bakar ni hak sifat munafik tu. Itu antara disebut oleh ulama. Tapi kok mana pun kita kena terima. Pandangan ramai mengatakan hadis ini isyarat kepada penekanan. Kalau kita nak guna istilah Jumaah ni, tidak wajib secara individu, sekadar itu saja sebenarnya bagi saya huraian itu tidak lengkap. Yang dikatakan maknanya wajib tu wajib secara fardu kifayah, itu pandangan tu. Nabi tak kata gitu. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata sebelum kita nak bincang tentang fiqh ni kena jelas dulu pengamalan zaman Nabi tu lagu mana. Macam mana? Tu. Tak apalah kita kukuk mana pun dalam mazhab Syafi'i dianggap begitu. Tapi Imam Syafi'i sendiri jenis tinggal Jumaah ke? Tak. Kalau kita baca sejarah hidup dia seorang nasirus sunnah. Penegak sunnah, penolong sunnah, pembantu sunnah. Bukan main-main. Sebab tu kenapa hal lah? Saya tidak memberi keringanan. Cuba tengok Imam Syafi'i. Bila dia kata fardu kifayah. Saya tidak memberi keringanan kepada orang-orang yang sanggup melakukan salat. Sanggup di mana boleh. Orang yang boleh dalam keadaan tidak ada rintangan untuk salat berjamaah, tiba-tiba tidak berjamaah, saya tidak akan beri keringanan. Bagi saya berdosa lah maknanya. Kecuali kerana uzur. Kerana uzur. Dosa ni, ialah dosa ni ada dosa kecil, dosa besar. Tapi mana saya tak beri keringanan. Mana berat tu kenyataan Imam Syafi'i tu. Jadi hak kata fardu kifayah tu maknanya lepas dosa. Lepas dosa tu bukan bermakna tak dosa. Bahkan bagi saya setakat kita baca tentang solat Jumaah ni, saya nak kata tak berdosa langsung tak pergi solat Jumaah, saya tak berani. Kalau ditanya saya kata berdosa. Jangan dosa lagu mana wallahualam. Sebab kita tengok pandang ulama ni berat. Contoh ni Qiyam mazhab Syafi'i ni tidaklah wajib fardu ain Jumaah tu. Tapi kalau kita tengok kenyataan dia berat. Lebih daripada mungkin ada dosa. Jadi ada dosa. Difaham gitu. Cuba kita tengok di sini. Saya tidak memberi keringanan. Tak ada rukhsah tu. Kecuali uzur. Keringanan di sini dalam hak Arab dia rukhsah lah. Tu kena berhati-hatilah. Dia bila sebut jemaah ni yang dimaksudkan di sini jemaah. Katalah dia tak pergi masjid pun dia jemaah. Okey dah tu. Sebab gini. Dalam hadis jemaah di tempat Nabi sebut beberapa tempat jemaah. Misalnya jemaah bersama keluarga, berjemaah di kedai dia dengan berjemaah di masjid. Hak masjid tu lebih. Jadi bila kita salat jemaah boleh 27 kali ganda, tapi 27 kali ganda tak sama. 27 tu tak sama. 27 semaya boleh 27 kita kata ganjar semaya jemaah di rumah, 27 juga di kita kata di kedai, di market di masjid. Tapi 27 tak sama sebab ada riwayat lain lagi sebut tentang solat di masjid ni digandakan banyak lagi. Tapi kalau kita ambil 27 saja, kenapa Nabi tak sebut 27 tu nilai 27 tu nilai apa? 27 sen ke? 27 ringgit ke 27 ribu? 27 tu. Walaupun setengah ulama kata bila sebut 27 tu, angka 7 tu menunjukkan ikhsar, banyak. Mana boleh banyak lah. Tidak sepertinya salat sendirian. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa orang yang salat Jumaah di mana saja dapat 27 kali ganda. 27 kali ganda. Cuma 27 tu sebanyak mana nilai dia tu terserah pada Allah lah. Tentunya di masjid dalam hadis tersebut lebih lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia bincang pula tu. Mana kalau kita pergi salat di tempat mana, contoh kita kata masjid tu makmur masjid. Siapa salat asar pun siapa 500 orang misalnya. Lebih besar lagi pahala. Lebih besar lagi. Ada yang kata begitu. Semua itu merupakan satu galakan supaya kita kempen salat berjamaah. Perlu dikempen. Setelah yalah main 2 tahun tak pergi solat dah. Kena kempen balik tu. Sebab dia rasa tak ada apa pun. Rupanya murah juga rezeki tak pergi Jumaah pun. Sehat apa tu lah. Mari nyakit tu pula. Akhir jadi longgar dah. Ikat hati dengan masjid tu. Sudah jadi kelata uwa. Boleh bahagia uwa. Uwa ni mana sudah longgar. Tidak mantap. Jadi mana kena kempen balik.
Bergerak sungguh dia besar ujian PKP ni kepada ibadat kita tu sebenarnya, khususnya dengan masjid. Sehingga sampai hari ni pun orang tak pergi Jumaat atas rasa tak lihat, kata keadaan tidak kondusif. Tak pergi. Tapi tempat lain tak tahu lah. Tu tak kena tu bagi saya tu. Tak kena gitu. Saya ni kalau nak kira tak payah pergi Jumaat, bukan musafir. Enggak, kita nak pergi Jumaat di sini, patut tak pergi Jumaat sama lah gitu. Tak kau bergerak tu. Tu kena tengoklah, kena tengok. Apabila seseorang meninggalkan salat berjemaah, ni kata Imam Syafi'i lagi dalam qaul yang ke-534 lagi. Apabila seseorang meninggalkan salat berjemaah lalu ia mengerjakan secara individu, secara sendiri, tidak berjemaah, tapi dia tidak perlulah i'adah, tak perlu ulang semula. Tak kiralah sama ada dia mengerjakannya sebelum imam memulakan salat atau sesudahnya, tak kiralah. Tu imam tak semaya lagi, dia semaya dah, semaya sah ke, ataupun lepas tu imam semaya berjemaah tu, lepas tu baru dia semaya sah. Memang dia tak perlu ulang balik semaya dia sah. Kena ingatlah seperti yang saya sebut tadi, Imam Syafi'i kata sah ni bukan bermalah, hak tu yang dituntut dalam agama. Islam tak segitu benar. Cuma ya sah dari segi fiqh. Apakah umat Islam sepatutnya begitu, sentiasa begitu? Tak. Hak sedihnya kalau kita singgah di RNR kan 10 orang semaya, 10 orang semaya sendiri-sendiri. Padahal Zami, cuba tengok, Nabi Zami musafir, Zami pergi apa semaya Jumaat lagi. Tapi pergi di RNR ni dah, Allah, dia semaya seorang ke 10. Jadi kita mikir, mana sah kita nak waktu email, amal doa. Nak pilih yang mana satu, kita semaya. Tu. Boleh dikatakan begitu. Sebab tu kita nak tunjuklah kepada masyarakat. Bila saya pergi, kita bawa anak-anak ni, kita cari, kita semaya, kita ikut dia. Kita nak isyarat kepada orang, kita nak jadi ejen sunnah. Sepatutnya gitu. Kalau dalam hadis bab musafir, semua Nabi semaya Jumaat. Jelas tu. Jadi kena berhati-hatilah. Sebenarnya ada sebuah kitab, dia buat satu tajuk khusus tu. Kenapa berlaku begitu? Dia kata salah satu kerana orang kita ni dia tidak tahu tentang isu dia panggil masbuk muafiq ini. Betul sungguh. Masbuk ni hak berkait dengan data lewat. Kita mari tengok orang semaya dah. Dia tak tahu nak buat macam mana. Tama-tama biasa semaya ni duduk tepi dinding. Jadi kita nak duduk alik kanan tak boleh lah. Nak duduk alik belakang sepakai tapi dia kata nampak gitu. Benda tu benda simple ya. Tapi bila tak tahu, lepas tu tidak dapat pendidikan yang baik. Sepatutnya kalau kita pergi kita sakut belakang. Tak caralah dia semaya jamak, tak kira asal ke semaya, tetap boleh. Ulama kata semaya semaya jenazah tak boleh. Kita nak waktu imam. Dia semaya jenazah, kita nak semaya zuhur, kita waktu imam, tak boleh. Sebab masalah dia tak rokok. Dia tu tak boleh. Hak lain boleh. Tak kira dia semaya gapo pun. Asal ke semaya dia tu semaya hak lengkap. Mana kita tak perlu pasti tu imam ni maya jamak qasar ke kita nak maya boleh kita pakai itu. Mana kalau dia bagi salat setengah kata kita niat faraqah, kita sambunglah. Memang boleh. Hak tu ada perbincangan dalam kitab fiqh. Sebab tu bagi saya bila kita pergi di RNA tu, kita cari, kita tengok orang semaya, kita berimam ke dia. Tak mana kita boleh pahala 27 kali ganda. Kalau tidak rugi kita. Hak pernah ni musim hari raya lah. Saat ni saya sebut 10 orang, setengah tu hampir nak penuh. Semaya sore-sore. Ada juga gitu. Banyaklah. Kita tengok begitu. Dalam kitab tu dia sebut. Dia mari contoh-contoh Nabi musafir. Dia mari contoh ketika peperangan. Tentang salat berjemaah. Dan kaedah-kaedah masbuk muafiq ini. Dengan lengkap. Tajuk buku tu nya, tak silapnya, sunnah yang diabaikan gitulah. Bukan Dr. Juanda tu tidak. Hak lain. Orang Malaysia kita tulis bagus kita tu. Saya guna untuk muslimat, salah satu program muslimat. Sukalah bapak dia sebab dia kata maklumat yang baru bagi dia. Dan bagusnya kitab tu dia bincang dalam konteks mazhab Syafi'i sesuai dengan tempat kita. Nantilah untuk minggu depan saya tunjuk kitab tu. Kalau siapa-siapa tak ada, cukup menarik. Dia bincang tentang sah kanak-kanak mengikut mazhab Syafi'i. Boleh ke tidak kanak-kanak solat bersama orang dewasa dalam keadaan dia tu sudah mumayyiz walaupun tak baligh. Dia bincang kenyataan. Dan bagaimana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok seorang kanak-kanak berada dalam sah dewasa, tak boleh kita tarik dia. Sebab tempat kita ni tarik di sudut belakang. Mungkin dia orang tua. Pada orang tua mari lewat. Hak budak tu mari awal. Tak lihat, tidak harus disebut.
Tu kau gitu kita kena tahu. Tu dalam rangka mazhab Syafi'i lah. Ni hak saya sebut tu kerana hak ni berkait dengan salat jemaah lah ni. Jangan main-main. Dosa tu kita tarik dari rumah, dosa tu mengganggu orang salat. Lalu ke depan tu tak boleh dah. Ni tarik lah. Saya tekan sikit, saya pernah antara jadi mangsa tarik juga saya dulu. Kita ingat lagi, kita tak tahu apa dia tarik tu bila dia kata di telinga kita duk mai duk gini. Dia tahu budak-budak susah lah akhir dia tu. Kita tu sekolah rendah nampak macam mana? Patut tak boleh tu. Apabila seseorang meninggalkan salat berjamaah lalu dia mengerjakan sendiri, maka dia tidak perlu i'adah. Sama ada dia mengerjakan sebelum imam ataupun selepas imam selesai salat. Tak kiralah dia buat di mana-mana pun. Mana tak perlu dia ulang balik. Sah sembahyang. Masalah sempurna atau tidak sempurna. Seperti mana salat berjemaah. Baik. Sesungguhnya orang yang mengerjakan salat zuhur sebelum imam mengerjakan salat Jumaat, maka ia harus mengulanginya. Wajib mengulanginya. Kerana salat Jumaat dengan berjemaah adalah fardu. Ini pun khilaf juga. Ini dalam pandangan Imam Syafi'i. Dan ini menjadi dasar juga dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia kalau dalam solat hari Jumaat ni dia lain, banyak lain hukum. Misalnya ada ulama sebut ketika solat Jumaat kan tak? Boleh ke tak kita sembahyang dekat dengan waktu zuhur? Waktu nak masuk boleh? Boleh. Sedangkan Nabi tak benar waktu tu. Ketika matahari berada atas kepala tu, ada ulama kata boleh. Hari Jumaat ni dia istimewa. Sebab apa? Sebab dia diminta datang awal. Jadi bila minta datang awal, waktu tu dia boleh solat semuanya. Itu beza. Begitu dalam kes ni. Katalah seseorang itu dia tidak pergi salat Jumaat dan dia layak Jumaat, mana tidak ada uzur syar'i. Tiba-tiba dia tak pergi. Boleh ke bila dilakukan azan zuhur untuk hari Jumaat tu? Boleh ke dia sembahyang zuhur sedangkan khutbah tak ada lagi? Tak boleh. Mengikut sebab apa? Ni, hormat pada Jumaat tu. Tak boleh. Tapi sah dia sembahyang zuhur tu. Sah, tapi tak boleh, mana berdosa lah. Berdosa tu. Sebab tu saya kata kalau kita perhati, kalau baca molek saya tu nampak bagi Imam Syafi'i walaupun dia kata fardu kifayah pun, tapi mana pun dia berat tu waktu tu. Kena tengok dari sudut tu. Jangan tengok segi hukum fiqh semata-mata. Wallahu alam, kata Imam Syafi'i. Setiap salat jemaah yang dikerjakan oleh seseorang baik di rumahnya atau di masjid kecil atau besar, sedikit jemaahnya atau banyak, maka hal itu telah memadai. Cukup dah. Selesai dah. Orang panggil perintah syariat sudah selesai. Sebab apa? Syariat tidak mewajibkan yang dimasukkan jemaah ni jumlah sekian, tempat sekian. Di masjid memang paling lebih, tapi bila kita buat jemaah di rumah pun sudah tercapai salat jemaah itu. Memang boleh dah pahala tu 27 kali ganda. Begitu kan. Tapi dah setengah kita kata hadis tu ada disebut lebih lagi kalau di masjid. Begitu kan. Saya baca sekali lagi, kena perhati. Setiap solat jemaah yang dikerjakan oleh seseorang, tak kira lah di rumah dia kah, di masjid kecil atau besar, di pasar kah, di kedai kah, atau di mana sahaja, jumlah jemaah tu ramai kah, sedikit kah, maka hal itu sudah memadai untuk maksud berjemaah, untuk dapat kelebihan jemaah, sudah memadai. Tapi kita ni kalau boleh nak kelebihan lah, kelebihan yang lebih daripada hak buat di rumah tu. Begitu. Sebab begini saya sebut tu, sebab dia ada juga timbul isu bagaimana isteri dia, kan ada setengah isteri tak boleh nak pergi masjid dengan ada anak, macam-macam lah. Lagu mana tu? Kalau suami, boleh ke tidak suami melihat pada keadaan itu atas permintaan isteri, misalnya dia solat jemaah di rumah sebab dia nak berjemaah juga, nak jemaah dengan anak kecil. Setengah-setengah kes tu berlaku. Ni saya sendiri lah. Ada seorang ni dia bawa anak dia, asalnya dia bawa anak dia, kecil lah anak dia tu, sehingga dia tak lepas anak dia tu. Dia kata, lepas tu ada lah macam orang menunjukkan pandangan yang tidak senang lah dengan dia bawa anak. Dia tanya saya, dia kata macam mana Ustaz? Dia kata masalah saya bawa anak ni, kalau tidak isteri saya tak boleh nak sembahyang di rumah. Tu kita kena faham masalah ni. Jadi saya bawa, sebab tu saya lepas sembahyang saya balik selalu. Lepas tu dia mari pula dengan kuliah. Saya kata boleh bawa anak. Itulah hadis Nabi bawa cucu dia Umamah tu. Letak atas tekuk, bila nak rokok nak sujud letak atas latar. Maya Zuhur tu. Bukan maya tahiyat masjid. Sahabat semua tengok.
Tapi seorang pun sahabat tak buat gitu. Tidak kata esok pakak bawa anak kecil lah aku. No, letak atas tekuk. Ada. Sebab dia faham maksud Nabi buat apa. Cerdik sahabat ni, bukan kata gong. Jadi macam mana kita nak sedar? Saya kata bawa tak apa. Lepas tu dia kata nampak ada orang tak suka. Allah suka tak apa. Orang tak suka tak boleh kira orang tu kau jahil. Oh kita ni budak mari pergi bising sikit pun tak boleh. Tapi orang tua bising lebih pada tu. No, tak apa pula. Sepatut pergi piak lah orang tua-tua tu. No. Tu tak kena cara tu Jadi tak ada ruang langsung. Orang susah. Tak boleh bawa naik dalam masjid takut kotor. Padahal pempos pakai tu. Itu kau kita berlaku tu. Saya tengok bagus orang muda ni. Saya sebut ni. Ada sekali tu. Dia letak atas belakang dia. Dia beli beg khusus untuk anak. Tak tahu. Dia semaya gitu. Sebab dia mula-mula dia mari tu. Dia tak gitu. Dia pergi anak dia. Lepas tu dia payah. Saya kata tak apa semaya lah. Kita faham tu maksudnya. Itulah dia sebut tu. Kalau tinggal di rumah. Isteri dia tak boleh nak semaya. Kadang-kadang sepuk. Dah ada anak kecil orang lain dia rumah. Jadi ni ramai anak kecil. Nak macam mana? Jadi insya-Allah dengan kita faham sunnah ni, kita pandai bertindak dalam suasana ni tindaknya begini. Tu yang dikehendaki. Baik, seterusnya. Keutamaan salat berjamaah. Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-535. Banyak dah kita baca. Qaul yang ke-535. Tu dalam keadaan tak khabar tu. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Salat jemaah tu lebih utama dari salat bersendirian. Bandingannya boleh sampai 27 darjat. Jadi darjat tu darjat apa wallahu alam. Serah pada Allah. Boleh 27 kali ganda. 20 darjat. Imam Syafi'i berkata lagi dalam qaul yang ke-536, diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salati ahadikum wahdah bi 25 juz'a. Salat jemaah lebih utama dari salat sendirian salah seorang di antara kamu dengan 25. Tadi sebut 27. Ni 25 ni tidak sebut darajatan, tapi disebut juz'an. Sebab tu saya kata 27 ke 25 tu nilai dia 20. Sebab tu kalau guru saya dia kata nilai 27 sen ke 27 ringgit ke 270 ke 2700 ke 27000 ke tak tahu. Sebab tu setengah ulama kata nak ayat banyak. Banyak tu dia berbeza-beza. Beza tu dari sudut mana? Dari sudut khusyuk, khudu', dari sudut penumpuan banyak perkara. Mana lebih tu berbanding antara individu bergantung kepada khusyuk ataupun tidak. Nilai solat tidak sama walaupun dalam satu saf berada. Sebab tu kalau nak lebih kena faham sunnah. Kena faham sungguh sunnah tu. Duk tengah fokus. Puk, dia mari ganggu luar. Katalah dalam ta'auzubillah. Cuba fokus. Tuhan bagi pahala tu. Kena begitu. Kalau tidak kak. Dia ada cerita ni. Berat sungguh. Mekah ni. Tak saya bawa. Kita mari kita pun nak syukur. Tak tahulah dia lalah parut. Sebab tu dia lepas sudah semaya tu dia kata lah parut. Malu kau orang dia tu. 2 kali salah. Kita rokok, dia sujud. Macam mana boleh berlaku tu? Dah duk kiapuk sujud. Lepas tu tak apalah lepas tu. Rakaat kedua salah pula. Orang duduk sujud. Tapi saya ni. Orang duduk atas rasul, dia bangun. Duduk mata dia pun duduk pula untuk sujud yang kedua. Sudah maya tu bukan dia malu kali. Dia kata kenapa ustaz saya jadi lagu ni hari ni dia kata. Saya kata sebelum ni gini juga kau. Dia kata dak hari ni ya. Hari ni tak apa ada gangguan tu. Dia pun astagfirullah. Sedih dia apa. Saya pun nak syukur lah maya tu. Maknanya berat benar tu dia khayal dia tu. Ada berlaku gitu. Biarlah kalau kita nak sebut kan. Dia baca tahiyat masa berdiri. Saya kata ke dia. Saya kata mu ni kena nikah dah ni. Tu cerita belum kahwin tu.
Kata betul mu potok wali suruh aku duk tengok kau gu kita duk tengok kasih dia ikut kasih maya. Biarlah kita sebut tak sebut siapa kau dia dengar pun dia suka ni. Saya pun tak tahu kita andai ya saja gu ah saya jadi timel. Dia jadi timel. Jadi mai Zohor ni. Enggak kita 4-5 orang juga tu makmum tu. Gu belakon lah. Masa duk ngaji sekali ni. Ya. Kita berkata dia bergerak timel kita ni. Sampai kita kata subhanallah. Ini at-tahiyyat din. Saya tanya dia tangan duk gini kau. Dia kata dok dia kata. Kita pun kata ke dia, mu ni kena nikah. Dia kata betul sungguh tu wali mu ni. Memang aku duk tengok auto lah tu. Adalah dia duk tengah proses nak main perempuan lah masa tu nya. Ganggu bahaya. Kata mu ni kau jadi tu imam masjid malu kau orang kejap lagu ni. Dia kata nak wan dia. Kita tegur dia. Tu pekat berat. Tu bukan main-main lah tu. Jadi boleh berlaku tu boleh berlaku boleh berlaku. Banyaklah kalau melibatkan kesalahan ni semua orang ada pengalaman sama ada pada diri sendiri atau pada orang lain. Boleh berlaku begitu boleh berlaku begitu. Tak apalah Ini antara salah satulah kalau kita baca dalam kitab solat jemaah ni selain daripada solat jemaah sendiri tu boleh dapat pahala berganda sampai 27 kali ganda, 25 kali ganda seperti yang setengah-setengah riwayat seperti yang kita baca ni. Satu lagi kelebihan dianya apa? Nah, ini rahmat Allah lah. Dengan kita salat jemaah tu kekurangan kita ditampung oleh imam. Tu satu kelebihan. Dan kalau salat tersalah dalam salat jemaah ni terus ada yang tegur. Mana kita tidak akan hanyut. Misalnya tu imam tersalah. Kita kata makmum tegur. Dan makmum payah nak tersalah kalau dalam salat jemaah. Kalau dia lala pun lala minda saja. Tapi perbuatan tidak lala. Sebab dia tetap akan ikut imam. Dari sudut tu memang ada kelebihan. Dari sudut tu. Tetapi kukuk mana pun ada disiplin lain lah. Bila salat berjemaah. Tu disiplin lain tu dia ada sebut selepas ni lah. Baik. Kalau kita perhatikan dalam qaul 535 dan qaul 536. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Hadis pertama Ibnu Umar sebut 27 kali ganda. Hadis riwayat Abu Hurairah sebut 25. Tu. Jadi maknanya sebab itulah setengah ulama kata bukan tahdidul adad. Bukan nak ayatnya jumlah sebenarnya, nak ayatnya lebih sangat. Berganda lebih. Tu ramai ulama kata begitu. Kita kata kau Nabi tak ingat dulu sebut 27 sebut 25 dah. Tak ada ulama kata begitu. Tu. Tetapi nak ayatnya banyak. Seterusnya qaulnya ke-537 Imam Syafi'i berkata 3 orang atau lebih daripada 3 orang apabila diimami oleh salah seorang daripada mereka maka itu sudah dianggap berjamaah. Saya berharap apabila ada 2 orang agar salah satu dari keduanya mengimami yang satu. Saya harap kalau 2 orang pun kena buat jemaah lagi. Memanglah kalau dalam fiqh mana-mana pun 2 orang sudah boleh dah. Boleh dah berjemaah ni. Dan mereka telah dianggap berjemaah dan dapat juga kelebihan pahala. Cuma apakah sama dengan pahala buat di masjid dengan jumlah yang sampai beratus-ratus? Tu setengah ulama kata tak sama. Bahkan kalau dalam kitab Syafi'i kita tengok bahkan dalam syarah hadis kita boleh pilih nak pergi ke masjid. Walaupun kita kata masjid mana pun selain pada masjid disebut 4 buah masjid tu, Mekah, Madinah, Aqsa, Quba, masjid lain sama saja. Tetapi sudut-sudut lain yang boleh menambah pahala dari sudut pergi tu ada kuliah atau ada disebut. Ataupun masjid tu selesa, bersih. Sebab bersih ni dia memberi kesan kepada fokus kita. Lepas tu jumlah yang ramai, semua tu faktor-faktor yang boleh menyebabkan kualiti bertambah jemaah itu. Sebab itulah dalam syarah Bukhari, masjid ni dia kena lebih selesa daripada rumah. Jangan kedekutlah guna duit masjid tu untuk sesat masalah kapet, jangan bau busuk. Ni kapet tu bang ya Allah tu. Iyalah betul lah minat baju guni pun tapi janganlah biar jadi bau serupa. Setengah tu memang busuk bohong. Sehingga saya tak nyawa sujud pernah saya kata Allah lah. Padahal kapet tu baru lagi kita tengok sebab dia tak cara. Padahal belilah dulu kita loan dah beli 10,000 lebih. Waktu tu dia bila dia sekali tolak lagi dia air tu. Saya nak ayatnya bila kita tolak dia punya itu tak habis taki itu dah. Adalah kaedah dia. Air dia seduk tu kan, tak lega. Kata paru. Hak paling mana hak paling kritikal? Di ruangan pintu masuk utama sebab orang pijak kuat situ. Hak tu
Hak jual bagi dia kata untuk ruang ini ustaz kena tolak sampai 2 atau 3 kali. Baru dia naik semula dia punya itu. Belilah tu. Boleh buat sekali sebulan tak apa. Dia lain. Lepas tu dia ada tempat letak perfume dia ke apalah. Jadi masa tu mau sedap lah. Masjid dia kena gitu. Biar bersih. Tidak suruh beli itu. Tapi hak ni beli alat ni alat ke hak standard lah. 10,000 lebih. Dia kena join, dia kena masuk dia punya wayar semua sekali komplit. Sekali tolak boleh. Lepas tu ada tempat-tempat hak kita kata tempat sempit apa dia ada alat lain pula dia join di enjin yang samalah. Kesan dia apa? Kesan dia bila kita pergi tu tak. Memang kita solat tu lain lah. Kau tengok kabang busung. Allah setengah suruh tempat tak ada mana kapek. Bulu tak ada kabut dah. Setengah tu kipas tu merah. Dia kata selagi ada angin kita tak akan tukar. Saya kata boleh simpan pitis masjid ni. Memang pitis di sungguh beratus-ratus ribu lebih. Baiknya kalau masjid kita kena tengok. Sebab tu dengan saya tu ada satu buku tajuk dia Al-Masjid. Oh bagus. Dia bincang zaman sahabat macam mana, zaman kerajaan Umayyah masa tu jaga masjid tu. Tu. Mana masjid ni dia macam tempat maruah umat Islam juga. Ni tak tandah kata tak kan. Baik petronan lah. Pada masjid. Jadi perkara-perkara gitu sepatut tidak berlaku lah. Sepatutnya. Jadi semua pihak kena main peranan. Tak boleh nak menyalahkan kepada masjid saja. Cuba tengok lagi di sini. Ini kata Imam Syafi'i lagi. Cuba tengok. Sebab tu saya kata kalau kita tengok molek kita boleh faham maksud Imam Syafi'i sebenarnya. Cuba dia tengok dia kata. Nampak sekali longgar. Saya tu muka surat 220. Sambung yang tadi. Saya tidak menyukai seseorang meninggalkan jemaah. Jadi jemaah mana tu? Meskipun hanya dikerjakan bersama isteri, budak, ibu atau sebahagian anak dia. Tak boleh tinggal. Walaupun dia buat dengan anak dia di rumah. Tak apa dah. Kerana sesungguhnya salat berjemaah adalah apabila orang-orang yang melaksanakan salat dipimpin oleh seorang. Jemaah ni maksudnya apa? Jemaah ni maksudnya bila salat ada seorang ada depan hak jadi pemimpin salat. Tu dia panggil jemaah. Bukan jemaah ramai-ramai satu tempat mai seorang-seorang. Tu tidak jemaah tu. Sebab jemaah-jemaah ni dia kumpulan. Kumpul bila sebut jemaah bukan semaya satu tempat, maya seorang-seorang tapi ramai. Sebab di area anak tu. Orang tak panggil jemaah. Jemaah ni ramai. 2 orang pun tak apa dah. Seorang jadi pemimpin. Imam ni dalam terjemahan bahasa Arab mana pemimpin. Imam itu pemimpin maksud dia. Itu makna salat jemaah. Kalau berlaku gitu dapatlah kelebihan seperti sebut dalam hadis. Jadi kata-kata Imam Syafi'i ini kalau kita tengok teks Arab bahasa dia sangat tegas. Saya tidak menyukai. Enggak Imam Syafi'i kalau dia guna dia tidak suka. Ulama kata maknanya pada pandangan Imam Syafi'i itu berat tu. Duduk di rumah tak semaya jemaah. Saya tanya selepas dibenarkan pergi tu ni hak tempat-tempat bukan masjid, surau. Ramai juga surau tu. Dia ada satu surau tu boleh kata golongan tua saja. Kita kelih pun lemah semangat kita nak mengajar. Tapi bila saya kata beli kitab, semua beli kitab. Bagus dia walaupun tua pun. Kadang-kadang bila nyerah pergi kitab tak apalah. Saya kata boleh pahala dah pergi tu. Syukurlah buat dia. Tapi lepas cuti, lepas PKP tu tak, kita pergi mengajar saja kita gurau dia. Oh lama tak tengok nampak tua tu semua. Oh kita tua lama dah dia tu. Saja buat dia. Hak saya nak ayatnya kita sesorang. Lepas tu dia banyak bertanya. Kita pun walaupun kita suka mengajar walaupun tak ramai. Tak ramai 20 orang lebih juga. Semua ada kitab. Tu. Jadi saya tanyalah. Saya tanya. Saya kata saya nak ikhlas jawab. Tak jawab semua tak apa. Pok-pok kita ni ada ni masa PKP tak boleh mari bertahun lebih tu semai Jumaat kedek di rumah. Suka pok dia. Kita faham lah dia suka tu. Saya kata suka ni mana buat kedek. Payah nak royak dia kata. Dia kata sebenarnya buat juga. Buat juga. Saya kata buat juga tak apa maksud. Banyak tak buat lah dia kata. Dan saya tanya semua ni. Dia tak payah sebut nama lah dia punya surah apa tu. Jadi daripada situ kita nampak bahawa tu rugi kita tu. Sebenarnya peluang tu untuk kita bersama keluarga tu. Sepatutnya. Tu masalah. Tu masalahnya. Itu kelemahan kita lah. Kelemahan kita boleh berlaku gitu. Padahal kalau kita baca ni, kita kata penekanan kuat sungguh macam tu. Tengok lagi.
Kerana sesungguhnya salat berjemaah adalah apabila orang-orang yang melakukan salat dipimpin oleh seorang. Itu maksud jemaah. Walaupun anak dia tu anak kecil lagi, maknanya sudah mumayyiz, pun boleh dah setengah-setengah ulama kata. Setengah kata tak kena balik. Setengah kata tak. Bila baca dia betul, misalnya anak kita umur 7 tahun ke, dia jadi imam. Muhammad kata boleh dah. Dia sudah mumayyiz. Setengah ulama kata syarat kena balik dah. Bukan sepakat begitulah. Memang ada yang kata kena balik tu. Apabila seseorang menjadi imam atas seseorang, maka hal itu disebut berjamaah. Setiap kali jumlah jemaah semakin banyak, maka hal itu semakin saya sukai dan lebih memiliki keutamaan. Sebab tu kata kali imam sebut uhibbu, ana uhibbu, maknanya dalam pandangan ulama, kata-kata Imam Syafi'i itu dia macam ada ijtihad tapi dia tak sebut. Jadi di sini kita nampak bahawa kita boleh kata Imam Syafi'i ini dalam anggapan dia, sebab dia kata saya suka bahawa solat Jumaat tu semakin ramai jemaah semakin besar pahala. Tapi Imam Syafi'i tidak jelas gitu. Sebab dia guna uhibbu. Kita kena tahu sebab dia ni tidak apa kita kalau kita kata uhibbu orang tak cara mana pun. Tapi bila Imam Syafi'i kata uhibbu, ulama perhati kenyataan-kenyataan dia tu. Itulah dia punya ketinggian Imam Syafi'i ni. Di kedudukan dia. Sebab Imam Syafi'i, sebab kalau dalam bab hadis kan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari kata saya tak tahu hadis ni, jadi lemah hadis tu. Kalau kita kata tak tahu, kata memang awak lemah. Kalau kita kata kita tak tahu, tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Bukhari kata tak tahu, kena kaji hadis tu. Macam mana orang sebab Bukhari tak tahu? Itulah ayatnya kedudukan seseorang itu bila sampai satu tahap tak tahu dia tu menjadi perhatian orang. Sehingga ulama buat kaji. Kalau kaji tak sahih lah biasanya. Misalnya dia kata saya setuju, saya terima perawi ni bagus, tapi saya tak ambil hadis dia. Saya setuju tapi saya tak ambil hadis dia. Siapa kata Imam Bukhari? Kena cek tu hadis tu. Dia kata dia ni jauh tapi saya tak ambil hadis dia. Ulama buat hujah tu Imam Bukhari tak ambil hadis ni. Maknanya ada tak kena tu. Tapi orang bagus, perawi bagus. Di situ sebenarnya bila kita belajar secara sistematik, Imam Bukhari mengajar kita cara menilai maklumat dan orang yang membawa maklumat. Kayak kita ni dengar orang ni, ya Allah kau dia. Tapi setengah orang bila kita terima lalu. Mana ada kategori sebenarnya manusia ni. Baik, di sinilah Imam Syafi'i sebut pula tentang halangan meninggalkan salat berjamaah. Mana ada juga zaman Nabi tidak salat jemaah kerana ada halangan. Jadi kena faham molek lah ni. Kalau tidak dia jadi fitnah zaman kita ni. Macam-macam kan zaman kita ni? Fitnah. Dia kata kerana hujan ya. Tu tak boleh tu, kita tidak hujan. Tu yalah kena bincang semula lah tu. Ni kita bincang. Okay, kita pun di setakat itulah ada soalan berkait dengan perbincangan ni. Jadi halangan meninggalkan salat berjemaah ni, tajuk ni sebenarnya dia berkait dengan zaman Nabi. Ada Nabi suruh semaya di rumah. Misalnya di sini, Allah sallu fil rihal. Allah ni kalau saya nak terima, semua hak mana ada ni semaya di rumah masing-masing. Jadi sahabat yang berada dekat masjid tu faham situasi macam mana. Hujan lebat atau panah melampau. Nabi tak apalah dia boleh masuk gitu yang masjid muka dia bersambung. Tapi orang lain mari jauh ni, pokok pun tak ada zaman tu. Bangun ni pun tidak tinggi lah ni. Kalau sebab orang Arab cerita pada saya, bangun ni tinggi dia buat rapat-rapat tu kerana nak bayang tu lah, supaya ada bayang tu. Sebab penjual sekitar dia jenis tolak kereta tu, dia mengikut bayar dia gerak. Lepas asal dia tolak sikit, solat sikit. Tu antara tujuan dia buat dekat dia buat tu. Dia kata tahu dia kalau orang Arab takut dia klientel kita pula tahu. Tapi dia kata nak bayar tu. Dan kita pun duduk sana pun kita ambil tu manfaat daripada bayar tu. Kadang-kadang lepas asal jumpa sini. Jumpa tu kata ayat lalu tempat ada bayar. Dia boleh ayat lalu duduk 3 hari boleh tahu. Tu kepentingan sebab tak ada pokok. Mana ada pokok? Ya sekali je tu. Okey, ada soalan ke? Ya, sila. Dia gini hak berkait waktu tu dia berbeza dengan pandai. Kalau mazhab Syafi'i tak perlu sebab apa? Sebab dia tidak wajib Jumaat dia. Hak kata saat ni hak wajib Jumaat, dia tak pergi. Hak ni tak masuk pun sebab dia tidak wajib. Ni hak wajib mana hak lelaki. Dia sepatutnya pergi tapi dia tak pergi. Boleh ke dia nak maya dulu pada tu imam? Tak boleh.
Tapi pendapat tu bukan semua berpendapat gitu. Dia sebenarnya ni saya kalau nak sebut, setiap kali kita nak sebut khilaf ada, sebab dia ada kitab hak bincang khilaf dalam bab mengikut ni. Ni bab ni dia ada satu kitab satu, dia sebut kitab ternama Perbezaan Pendapat 4 Mazhab. Jadi saya rujuk banyaklah. Sangat urutan tajuk hampir sama. Jadi contoh kalau bab ni dia kawai lalu molek juga, tapi saya fikir kalau nak itu tu nak panjang benar lah kita. Enggak ni 3 jilid ni. Dah 3. Oh lepas nak boleh habis tu. Sebab tu hak tu moleknya kalau faham kita faham soal tu. Kita faham doa Syafi'i ni macam mana. 4 jilid tu. Oh, hak ni 3 tu 4 padan dengan umur kita ni. 4 jilid tu. Ada dengan saya tu. Dia ayat susah, bahkan menarik dia sebut dalil gini. Gini dalil dia. Ringkaslah, tak perlu panjang pun. Dia tahu poinnya. Saya fikir boleh nak sebut bawa kita tak ni tapi kat panjang benar dah jadinya. Nak habis ni. Ha. Hari nak hadu. Langsung kalau baru baik sendiri dia tak kira. Kalau lagi sudah lumayan di tempo kan lumayan. Tak kenapa tak lumayan. Macam dia baik dia kan. Dia lumayan. Ini dah ikut. Tapi dia bola dia tapi dia dulu apa. Kalau dia baik dia kita di sunat kan. Di Masjid Nabi lah berlaku ni. Bukan saya rasa bukan di masjid atau silap ni. Jadi soalannya dia Nabi tak suruh sembahyang juga. Kenapa dia dah sembahyang? Iya. Di akhirat ada, tak apalah kita sebutlah. Dia gini sebenarnya hak tu ialah nama sahabat pun tidak disebut. Maknanya mana kedudukan dia ni bagi saya lah mengikut kalau setakat yang saya baca lah. Maknanya dia ni boleh kata tak banyak maklumat, tidak berilmu lah. Dia tak faham oleh agama tu. Jadi dia maya, katanya itu kata dia maya dulu. Dia maya dah. Jadi sebab itulah ulama kita berdasar hari itu dia kata kita semaya pula tu, hak tu dia jadi sunat. Boleh pahala. Hak itulah antara dalil. Jadi Nabi suruh, Nabi tekan dia semaya Jumaat tu bukan ayatnya kena mayah mula. Ulama bukan bermakna mayah dia tidak sah. Di situ tu ulama letak hadis di bawah bab Jumaat. Jadi dia tetap boleh pahala Jumaat. Tapi dia tidak jadi sunat lah. Mana dia maya tu hak tu dikira wajib dalam agama. Sebab zaman Nabi, dia zaman Nabi ni dia tak ada usalli tu. Tetu tu, dia tak ada tu. Jadi mana hak dia buat tu kira sunat lah mengikut ulama sebab dia maya dah. Sebab Nabi dah ada hadis pun tak jelas pun. Tadi tak sah tu kena ingat molek, tadi tak sah tu. Nabi tak sebut begitu. Sebab tu ulama kata hak tu sebenarnya targhib lil jamaah. Motivasi supaya dia berjemaah. Hak tu sebenarnya. Sebab tu saya kata, kalau kita baca dalam Syafi'i ini, walaupun Imam Syafi'i kata tidak wajib secara individu jemaah, tapi penekanan besar. Acak kali nak dia guna uhibu saya suka begini. Sebab mana Imam Syafi'i dia bagi dia setakat dia nak kata wajib tu sebab tak ada dalil khusus, tapi dia ke arah tu. Tu sebenarnya. Kita ada soalan lain ke? Saya pun tak ingat riwayat mana hak doktor sebut, tapi adalah kita bacalah tu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan ya. Saya nak ke di rumah. Ataupun dalam perjalanan. Siapa ada sunat saja ataupun maknanya kalau kita main sunat dia boleh tu. Memang ulama kata boleh. Tu boleh. Cumanya sunat apa? Contoh sunat dulu. Bukan kata pak ke apa dah. Dia gini, dia hak tu kalau kita pergi mai tu masjid. Dia gini ni dalam sunat Nasa'i lah. Dia isu hak semaya 4 rakaat ni ada zuhur misalnya untuk rawatib. Tapi subuh tak ada. Bahkan subuh ni disebut dengan begitu tegah, 2 ya dalam hadis. Jadi sebab ada sahabat buat lebih. Nak kira lagu mana? Dia kata lebih tu maksudnya itu salat mutlak, bukan salat fajar, sunat fajar 2 ya. Hak tu tak ada khilaf. Tapi zuhur tak ada khilaf. Maghrib ada khilaf. Tu. Tapi subuh ni 2. Lagu mana buat lebih? Jadi setengah ulama kata hak tu tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid mana? Dia duduk tahajud dah situnya. Tahiyatul masjid awal lagi buat.
Setengah ulama kata kalau hadis tu sahih, maknanya hak dua lagi tu adalah sunat mutlak. Tapi ada ulama lain sebut, dia kata tak perlu sunat mutlak situ. Sebab apa Nabi bila dia mai 2 rakaat, dia tunggu orang azan tu, dia berzikir, dia baca Quran. Dia tidak buat, Nabi tak buat. Sebab dan saya setuju hatulah. Sebab apa? Kita kena tengok Nabi. Nabi buat lagu mana? Bahkan Nabi semaya banyak kan? Siapa dekat subuh Nabi semaya witir. Lepas tu duduk mata semaya 2 rakaat aja sunat fajar. Tak ada. Qatuh jelas. Jadi kalau buat juga tu, kalau kita mengikuti menerima pandangan setengah ulama, dia kata mana mutlak lah. Tapi saya tidak ambil pendapat tu. Sebab jelas sangat Nabi buat so. Padahal Nabi boleh buat banyak pun. Sebab apa? Nabi semaya subuh ni lewat. Kalau cepat pun tidaklah secepat kita lah ni. Maknanya ruang untuk solat lebih pada 2 rakaat dia boleh buat. Tapi dia tak buat. Dia tak buat. Tu bagi saya gitulah. Semolek-molek tu saya buat. Dah tu hak jelasnya. Cuma ulama kata ada buat tu tak tahulah. Dia kata mutlak gitu. Andai tu. Tapi tak ada 4 rakaat, memang tak ada sahadis 4 rakaat solat sunat fajar ni. Memang tak ada. Gitulah. Kira ada soalan lain ke? Solat kalau orang tu musafir, dia tak semain, tak solat Jumaat lah. Macam yang tu dia boleh ke solat dulu sebelum orang Jumaat dah sudah pun. Mana dia kena tunggu sudah juga pun. Dia gini sebenarnya. Hak musafir ni dia lebih bebas. Kalau mana ulama letak orang musafir ni lebih bebas. Lebih bebas. Cuma kalau tanya saya lah, lebih baik selesai dulu. Ini berdasar pada apa yang saya baca lah. Tapi kok mana ulama kata bebas. Dia bebas tak bebas, siapa boleh nak takhir tu nak ayat bebas. Tak dosa sikit abuk. Tu. Tapi kalau kita mengikut semangat tadi, supaya Imam Syafi'i sebut, sebab hak tu pun nak kata hadis, tak ada hadis khusus. Cuma nak ayatnya jadi nampak macam su'ul adab lah, buruk akhlak buat. Padahal sebab itulah kita kena faham gini, ni perbincangan itu agak panjang juga. Jadi hak pendapat Imam Syafi'i kata, bukan Imam Syafi'i sahaja, orang lain pun ada kata. Hak tu berkait dengan mana? Berkait dengan orang yang duduk. Sebab tu dia kata mampu pergi. Mampu pergi tak apa. Mampu pergi solat jemaah ni, kalau Imam Syafi'i bercakap dalam konteks zaman dia tak serupa dengan zaman kita. Kita kena faham tu. Misalnya saya baca Sunan Tirmizi, saya nak ambil contoh apa yang ditanya dah. Mampu solat jemaah, dia berkait dengan apa? Berkait dengan jarak. Hak umum ni tidak berkait dengan hujan. Hak hujan tu lain. Hak hujan tu kalau duduk dekat boleh, dia tak boleh pergi. Zaman Nabi dia tidak ada lantar, tidak sama seperti kita. Baik, biarlah tu jarak. Jumhur ulama kata jarak tidak praktikal. Dia kira dengar azan ke tidak. Hak ni kata dengar azan pun tidak praktikal. Sebab tanah Arab bila udara, bila angin tiup pun ni, dia tak dengar kau ni suara. Jadi hak paling praktikalnya, dia tahu waktu. Tahu waktu jemaah. Dia dengar ke tak dengar, dia boleh pergi. Sebab itulah zaman Nabi, antara azan dengan antara iqamah dia panjangkan sedikit, nak beri peluang kepada orang. Baik, bila timbul isu tu, jadi hak tak pergi jemaah dalam konteks Imam Syafi'i sebut ni, bagi saya dia lebih merujuk pada orang yang ada, yang boleh pergi jemaah. Apa maksud boleh pergi jemaah? Musafir tak pergi, dia tak kira boleh pergi jemaah. Boleh pergi jemaah ni mana orang yang bermukim. Boleh pergi tak lagi. Sebab tu dia guna istilah uzur syar'i. Kitab ni, sebab tu saya kata kitab ni kita tidak takut nak baca, sebab kita boleh rujuk syarah dia. Hak Syekh Al-Muzani tu dia ada ta'liq. Ni saya banyak rujuk Muzani kot, anak murid Imam Syafi'i. Dia ada ta'liq bawah. Banyak saya jumpa hak ni kesilapan penyalin. Sebab kadang-kadang saya ubah tu, saya rujuk hak Muzani lah. Dia buat ni maksudnya begini, dia buat ta'liq bawah tu. Kalau tidak, bimbang juga kita nak baca kitab klasik ni. Jadi hak isu ta'dil tu bagi saya tu tak ada masalah. Kalau dia musafir tak ada masalah. Dia kelonggaran banyak. Bahkan kalau kita pergi ke masjid pun kita boleh sebab kita musafir. Cumanya setengah ulama kata takut nampak su'ul adab, buruk akhlak apa? Orang duduk ketumpah, dia duduk maya. Orang mana tahu dia musafir, orang tak tahu. Bukan tulis atas belakang ana safirun. Nah, ana sedang musafir. Tak boleh gitu. Dia tidak boleh gitu. Jadi benda-benda gitu kita kena tengoklah. Sebab tu saya sendiri saya tidak buatlah waktu tu. Biasa kita kalau kita nak musafir kita ambil kira lalu waktu tu. Boleh gitulah. Musafir ni lain. Dia banyak kelonggaran. Gitu. Ada soalan lain.
Sebab tu insya-Allah kalau habis ni kita baca tu lah bagi ana tu menarik kita tu. Ana banyak rujuk tu pak mazhab tu ya. Sebab mudah dia buat gini lah. Misalnya masalah dia buat gini, mazhab macam gini. Dia buat lah mudah. Mana susunan baru. Kalau kita dulu kayak dia duduk dalam satu essay tu tak. Satu itu cari situ. Payah tu. Ni dia susun lalu dah. Gitu ya. Jadi kita berhenti setakat itulah, insya-Allah kita sambung malam harapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu hadapannya halangan meninggalkan salat berjemaah. Ada juga tinggal salat jemaah ni tidak dikira mana berdosa lah. Tidak termasuk dalam larangan Nabi. Itu kita minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.